عليه وسلم وينقض النعر الإسلام عروة عروة فكل من عنقدت عروة تشبت الناس بالتي تليها وأولهن نقض الحكم وآخرهن الصلاة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang masyhur yang selalu kita peringatkan setiap kali pertemuan kita, yang mana Nabi menceritakan kepada kita akan tiba masanya agama Islam yang dibawa oleh baginda ini akan dirombak oleh manusia yang menganutnya, dan setiap kali agama itu dirombak, manusia akan berpegang dengan ajaran-ajaran yang berbaki yang tidak dirombak. Dan perkara pertama dirombak daripada ajaran Islam adalah ajaran berkaitan dengan hukum hakam, dan yang terakhir dirombak adalah ajaran berkaitan dengan solat. Bila sebut yang terakhir, bermakna jika ada petanda yang terakhir menandakan dekatnya kita dengan yaumul qiyamah, yaumul akhirah, yaumul waqi'ah, hari penghabisan, hari manusia akan dibangkitkan, hari dunia ini akan tamat dan kita akan hidup satu kehidupan baru di padang mahsyar yang kekal abadi. Yang mana Nabi peringatkan kepada kita, agama yang sempurna ini manusia akan rombak dia rungkai, daripada yang sempurna elok dia jadi tak sempurna mengikut kehendak manusia yang penuh dengan hawa nafsu, berkait dengan hukum hakam dan lain-lain. Yang terakhir solat. Hari ini ada orang yang solat, ada orang yang tak solat, dan ada yang tak solat dia tak menafikan wajibnya solat, dan ada yang tak solat dia menafikan wajibnya solat, dan ada yang mengubah solat itu boleh dengan niat, dan pelbagai-bagai lagi. Itu di antara petanda dia merombak ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bila jadi begini menandakan dekatnya kita dengan yaumul qiyamah. Tetapi rombakan terhadap ajaran-ajaran ini tidak mematikan agama tersebut, kerana agama itu bukan milik manusia, bukan milik makhluk, tapi agama itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekal selama-lamanya, yang memeliharanya, yang tidak akan boleh menghapuskan agama tersebut. Kalau kita lihat pada zaman kerajaan Abbasiyah, apabila dijatuhkan kerajaan Abbasiyah, dihapuskan segala tulisan-tulisan, dihapuskan kitab-kitab, buku-buku berkait segala macam ilmu, terutamanya ilmu-ilmu Islam. Tetapi perkara tersebut tidak menyebabkan Islam itu mati. Malah orang yang menjatuhkan Abbasiyah tersebut, sehingga sejarawan mengatakan air sungai yang ada di Baghdad ketika itu warnanya warna dakwat-dakwat. Nak cerita punya banyaknya buku-buku dihapuskan, kitab-kitab dihapuskan. Tetapi selepas daripada itu beberapa dekad, cucu kepada orang yang menjatuhkan kerajaan Abbasiyah itu, dialah yang menjadi Islam dan jadi pahlawan Islam. Cucu kepada Maharaja Mongol. Maharaja Mongol satu raja kerajaan yang tak pernah kalah dalam perlawanan kecuali satu, dalam peperangan Ain Jalut, dia kalah. Tapi bila mana dia mula berperang menjajah satu ke satu daerah, dia tak pernah kalah, menang. Kuat Mongol ni. Mongol tu Mongolia lah, tahu tuan-tuan Mongolia kat mana? Puncak Alam. Itu tu Puncak Alam tu lain tu, lepas kat Australia lain tu. Dia di antara China dengan Rusia. Dia ada Trans-Siberia kan, boleh naik daripada Beijing melalui Mongolia pergi sampai ke Moskow. 2 minggu perjalanannya, termasuk berhenti. Tuan-tuan ada duit lebih boleh try naik train ini, daripada Beijing ke Moskow 2 minggu. Ada satu wartawan saya bertemu baru ini, The Rakyat Post, isteri dia orang Rusia, penganut etis, dan dia berjaya Islamkan dengan naik train Siberia tadi, Trans-Siberia, daripada Beijing ke Moskow 2 minggu. Atas train itu dia berkenalan dengan perempuan ini, dan dalam tempoh 2 minggu berkawan tu dia berjaya Islamkan. Dalam perjalanan bawa balik ke Malaysia ini kahwin. Perempuan tu buat habis medik, sekarang ni tengah duk buat dipanggil apa yang houseman, dekat pertama tu ada di sini. Baru dia nak balik ni, beberapa minggu lagi dia baru nak balik kali pertama ke Moskow. Yang buka Moskow cucu kepada Maharaja Mongol, Muslim, Islam,
bermakna bermulanya Moskow adalah Islam. Jadi tak pelik. Dan kalau tengok hari ini pertembungan yang berlaku di Eropah ini, di antara Eropah Barat dan Eropah Timur, perebutan di antara blok Amerika dan Rusia berlaku di negara-negara Eropah Timur, Ukraine dan lain-lain ini, yang sebenarnya mereka ada kedekatan dengan Islam, pernah sejarahnya. Tapi nak cerita tadi balik kepada kisah kita yang panjang kalau cerita yang tu nak balik menandakan bahawa Islam tak boleh dimatikan, walaupun dihapuskan semaksimum mungkin, dia tak boleh dimatikan. Dan lebih aneh lagi berlaku di Andalusia, bila mana manusia itu dibunuh, manusia Islam itu dibunuh, tetapi dia tidak bunuh ilmu-ilmu Islam. Dia tak bunuh ilmu-ilmu Islam, dia ambil ilmu-ilmu Islam ini, bangunkan tamadun dia sampailah ke hari ini. Digunakan khazanah-khazanah Ibn Khaldun, Ibn Rushd, Ibn Sina dan sebagainya untuk bangunkan tamadun Eropah. Tu zaman cerdik sikit lah, dah ada tamadun sikit. Jadi dia tak boleh hapuskan. Kita balik kepada perbincangan kita pada hari ini berkait dengan Khulafa Ar-Rashidin. Yang pertama ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang menggantikan Nabi SAW, yang mana zaman Abu Bakar ini zaman yang penuh dengan konflik dalaman yang begitu banyak. Sebab itulah dalam buku ini banyaknya diceritakan tentang konflik dalaman, khususnya berdepan dengan golongan murtad begitu panjang. Kita dah bincang dah hari itu tentang sistem khalifah, tentang sejarah Sayyidina Abu Bakar, keluarga dia, anak dia masyhur nama Asma. Saya pun sebut kat tuan-tuan dulu, saya dapat sungguh dah anak baru ni sebut nama Asma sungguh sama anak Abu Bakar. 55 hari kot hari ni. Dan hari ini kita bincang sedikit tentang peruntukan untuk khalifah, kemudian berdepan dengan musuh-musuh negara dan menghadapi golongan murtad. Dan tajuk di sini pun banyak lagi tentang murtad. Tindakan Abu Bakar berdepan dengan golongan murtad, mengumpul Al-Quran, kesan peristiwa murtad dan lain-lain. Maknanya banyaknya cerita tentang peperangan menentang golongan murtad, walaupun banyak lagi tindakan-tindakan lain berlaku dalam Abu Bakar. Dan sebagaimana kita ketahui, bila Abu Bakar ini satu pemimpin yang hebat, tetapi dia menggantikan pemimpin yang jauh lebih hebat lagi, iaitu Nabi SAW. Dah tentulah orang melihat dia sebagai pemimpin yang lemah. Selalu sangat bila berlaku transisi sebegini, baik pada politik zaman sekarang pun, siapa yang gantikan satu orang tokoh yang hebat, dia dilihat lemah. Walaupun sebenarnya dia ada keunikan, kehebatan tersendiri yang berbeza dengan pemimpin sebelum tu. Dalam bab Nabi taklah, tapi orang tengok lemah. Bila lemah, orang mula nak naik kepala. Musuh-musuh di luar mula merancang nak menyerang. Yang lemah imannya murtad. Golongan munafik terang-terangan, tak jadi munafik dah, terang-terangan pula menentang. Sebab apa? Dia menganggap ini pemimpin yang lemah. Hatta yang paling menyedihkan, kalangan sahabat-sahabat yang beriman sendiri menganggap ini pemimpin yang lemah. Menyebabkan tanggapan mereka itu, dia akan diterjemahkan dengan tindakan-tindakan mereka yang jika tidak ditangani dengan baik, dia akan menyebabkan jatuhnya dan lemahnya kerajaan Islam tersebut. Tetapi di sinilah banyak tindakan-tindakan Abu Bakar yang cukup berhemah. Cukup berhemah, yang menunjukkan kewibawaan dia. Wibawa ni kita sebut apa dalam bahasa kita je? Keupayaan, kompetensi. Mampu untuk dia pimpin, walaupun dia mengganti tokoh agung Nabi SAW, dengan cara dia menyelesaikan dengan tangkas segala masalah yang berlaku dan bijak berhemah. Ini tindakan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita tengok daripada mulanya, bila mana dia naik jadi khalifah. Bila naik jadi khalifah, ini tajuk ni tentang strategi politik khalifah Abu Bakar. Kalau kita tengok, segala-galanya dicerita tentang Al-Quran dan sirah. Jadi macam kuliah sirah pula. Selalu sangat dah kita dengar cerita-cerita ni, tapi yang kita nak ambil bukan sirah tersebut. Ibrah dalam zaman kita contemporary pada hari ini, apa dia aplikasi yang boleh kita aplikasi pada zaman ini, baik di dunia ataupun di peringkat negara dan dalam kehidupan masyarakat kita. Bila naik jadi khalifah, sebagaimana kita tengok kisah yang masyhur, Abu Bakar meneruskan kegiatan dia sebagaimana sebelum khalifah. Dia meniaga di pasar, tapi tak berapa nak kaya manalah berbanding dengan sebelum itu. Dia lagi kaya. Sebelum Islam dia sangat kaya, sangat kaya Abu Bakar. Bila dah jadi Islam, dia banyak infakkan harta dia, dia terus berniaga. Bila dia berniaga di pasar,
bertemu dengan Umar tegur dia. Kenapa berniaga? Orang dah lantik dia khalifah, suruh jaga rakyat, bukan suruh berniaga. Dia kata macam mana nak sara hidup dia. Akhir sekali Umar kata tak apa, kami selesaikan bab sara hidup tersebut. Lalu bawa perbincangan di kalangan para sahabat, kabinet Abu Bakar ketika itu, dan mereka membuat keputusan untuk memberikan kepada Abu Bakar kepala kambing, bahagian perut dan kakinya setiap hari, dan duit 200 dinar setahun. Bila bagi tak apalah, Abu Bakar terima benda itu, pergi tengok keesokan harinya dia berniaga lagi di pasar. Bila dia berniaga di pasar, Umar tanya lagi, kenapa berniaga lagi? Kita dah bagi dah, rupanya tak cukup. Dan dia tak nak menyusahkan jamaah lah, kita kata tak nak menyusahkan kerajaan untuk membiayai kehidupan dia, jadi dia nak terus juga berniaga. Akhir sekali buat keputusan bersama sahabat, kita ringkas saja sirah ini, kita pun selalu dengar dah, yang mana mereka bagi 300 dinar setahun dan juga seekor kambing yang cukup untuk kehidupan keluarga dia, yang tak perlu dah dia kerja-kerja lagi. Abu Bakar tak terus terima, dia naik atas mimbar bertemu dengan orang ramai, dan dia bagi tahu bahawa Umar dan para sahabat telah pun bermesyuarat untuk bagi peruntukan kepada aku sekian. Adakah kamu reda terhadap peruntukan tersebut? Lalu kesemua penduduk mengatakan reda. Ini menandakan satu amalan demokrasi yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Berlaku pada zaman Sayyidina Umar, yang mana peruntukan negara diluluskan oleh masyarakat, dan wakil-wakil masyarakat dalam konteks pada hari ini boleh kita sebut sebagai parlimen. Zaman itu tak sebut parlimen. Dah berlaku pada zaman Abu Bakar, zaman yang belum disebut sistem demokrasi, tetapi unsur-unsur tu dah ada dah pada zaman Abu Bakar. Zaman Abu Bakar dia dah tunjuk begitu. Ini kepintaran Abu Bakar. Sebab apa? Sebab kalau Nabi SAW orang bagi apa kat dia pun payah orang nak pertikaikan. Ni Nabi, mana ada Nabi boleh buat silap? Nabi orang yang istilahnya apa? Maksum. Tapi ini Abu Bakar, bukan Nabi. Dia pun tahu kalau dia main terima saja, boleh jadi ada suara-suara yang akan mempertikaikannya. Walaupun dia tahu, bahkan dia berkehendak sebenarnya. Sebab kalau tidak, bagaimana dia nak tadbir umat? Dia ada jawatan sebagai khalifah, tapi peruntukan tak ada pada dia. Ni pun kita jangan zalim sangat. Kerana nak tiru kehidupan golongan-golongan sekalian, maka kita paksa pemimpin kita hidup dengan sederhana. Tak apa sederhana, tapi sampai tahap miskin. Miskin sampai tu tahap tak mampu nak bergerak. Tak boleh macam tu. Sebab tu bila kita tengok ahli parlimen kita buat warak sangat, bila nak naik gaji pakat tolak. Walhal gaji ahli parlimen kita antara yang terendah. Antara yang terendah dalam dunia ni ahli parlimen kita lah. Jadi sebab tu bila tak cukup, rasuah lah. Nak elak rasuah macam Singapura, gaji dia bagi tinggi-tinggi. Cukup. Bukan bermewah-mewah, tapi cukup untuk dia hidup. Bagi kepada Abu Bakar, itu satu bab. Kemudian bagaimana tindakan Abu Bakar sendiri, bawa benda itu kepada masyarakat, lalu masyarakat terima benda itu, lalu digunalah peruntukan tersebut, dan dia boleh fokus kepada pemerintahan. Tu orang nampak wibawa Abu Bakar. Kemudian tak nak pergi panjang lah bab ni, kita pergi pula kepada bagaimana dia mengukuhkan, disebut sebagai pengukuhan pemimpin dalaman, yang mana selepas pada wafat Nabi SAW dah bunyi dah macam-macam. Patutnya Ali naik jadi apa khalifah, hak kawan ni kata pula patutnya Umar, macam-macam. Kalau kita tengok dalam sejarah tersebut dia ada benda dia tu. Akhir sekali, walaupun telah pun dibai'ah Abu Bakar, termasuk Ali sendiri bai'ah Abu Bakar sebagai khalifah, Abu Bakar rasa tak cukup. Dia rasa tak cukup, dia kena diselesaikan satu persatu golongan yang sedang mempertikaikan dia, ataupun keberangkalian mereka akan pertikaikan dia. Ada hipotesis dia tu, maknanya dia buat satu anjakan. Saya tengok benda ni pada zaman moden ini, kita tengok kepada bekas Presiden Indonesia B.J. Habibie. B.J. Habibie ini dia ambil alih kerajaan di waktu Soeharto digulingkan rakyat. Orang marah sungguh-sungguh. Orang dok kata revolusi Iran mati sampai 10,000. Betul, memang revolusi yang sangat dahsyat zaman moden ni Iran. Sampai 10,000 orang mati kena tembak dengan tentera. Mesir 1,000 orang mati masa nak jatuhkan Mubarak. Indonesia 4 orang saja. Tapi 4 orang mati itu nyawanya. Tapi kerosakan yang berlaku akibat revolusi itu antara yang terburuk di dunia sebenarnya di Indonesia.
Ribu bangunan di Jakarta dibakar, pasaraya dibakar, kereta-kereta ada di jalan raya ribu-ribu dibakar, motosikal dibakar, kehancuran yang cukup teruk. Amarah rakyat yang dah tertahan. Sebab apa? Rakyat lapar. Tak apalah, bila mana Soeharto letak jawatan, Habibie ambil alih. Bila dia ambil alih, orang nampak dia ni daripada Soeharto juga. Macam mana dia nak redakan kemarahan orang? Dia nak redakan dalam keadaan dia tak serah bulat-bulat kepada kabinet dia, kepada polis dan sebagainya. Dia sendiri pantau. Dia sendiri pantau, walaupun dia tidak respon. Dia tulis dalam dia punya catatan dia, dalam diary dia, bagaimana setiap hari, setiap masa dia akan menghadap internet dan sebagainya untuk dapatkan maklumat. Apa yang orang kritik kata kat dia, cepat-cepat dia selesai. Cepat-cepat dia selesai. Bukan dia pergi jawab, dia pergi selesai. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar tadi ni, hebat lagi lah. Dia pergi selesai siap-siap. Antaranya dia mengadakan pertemuan dengan Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan ini membangkitkan jawatan khalifah yang menggantikan Rasulullah dan berkait dengan harta pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hak keluarga. Jadi Abu Bakar menjelaskan bukan soal merebut jawatan, tapi dia adalah amanah bagi memimpin umat, dan pertemuan itu berakhir dengan pemimpin kalangan Ahlul Bait itu sendiri, iaitu Ali dan juga Abbas, telah pun berbai'ah secara terang-terangan di kalangan Ahli Bait kepada Abu Bakar. Bai'ah dah sebelum ni, tapi ni nak tunjuk kat keluarga ni bahawa Ali dan juga Sayyidina Abbas sama-sama redha Abu Bakar yang jadi khalifah. Jadi selesailah. Jadi kadang-kadang kalau satu kelompok yang menentang, tak perlu berjumpa semua kelompok tersebut, tapi jumpa orang yang berpengaruh di kalangan mereka, cukup mereka jadi suara kepada penduduk-penduduk. Akhir sekali selesai satu bab. Kemudian berkait dengan harta pusaka, khususnya ladang yang luas di Fidak dan juga ghanimah Khaybar yang dijawab dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang lupa benda ni, Nabi telah peringatkan. Dijawab dengan mengulang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan bahawa ia tidak boleh dipusakai. Ia adalah milik umat, dan Allah menetapkan Al-Quran, peruntukan ahli bait adalah daripada harta rampasan perang. Jadi dia pergi perjelas balik. Sebab apa perjelas? Adakah sebab mereka tak tahu sebelum tu? Boleh jadi mereka tahu, tapi suasana emosi menyebabkan hilang habis. Sama zaman kita hari inilah, zaman emosi, hilang habis. Benda yang kita duk ingat, duk belajar sebelum ni jadi hilang. Jadi Abu Bakar memperingatkan balik hadis Nabi SAW, dan Abu Bakar peringatkan balik bagaimana Al-Quran memperjelaskan Ahlul Bait ni peruntukan untuk keluarga dia daripada mana. Akhir sekali mereka pun cool. Selesai satu masalah pertama. Kemudian bukan sekadar di kalangan Ahli Bait, tapi di kalangan orang-orang yang berpengaruh yang lainnya, Abu Bakar sentiasa mengadakan pertemuan. Termasuklah pemimpin-pemimpin Ansar yang menjadi tuan rumah negara Madinah tersebut. Sentiasa Abu Bakar pergi bertemu dengan mereka dan membawa mereka untuk terlibat sama dalam mesyuarat-mesyuarat penting. Akhir sekali mereka merasa diraikan, mereka merasakan mereka diberi peranan oleh Abu Bakar, dan mereka saling menguatkan kabinet Abu Bakar pada ketika itu. Boleh sebut kabinet juga je ya? Boleh Walaupun pada permulaannya ada yang menunjukkan penentangan, tapi pendekatan Abu Bakar ini akhir sekali melunakkan mereka, dan mereka boleh duduk sekali. Ni yang pertama. Panjang lagi ni nak cerita ni. Walaupun orang kata Abu Bakar, Umar ni hebat lagi pada Abu Bakar. Bukan cerita hebat tak hebat, tapi situasi pada zaman tersebut kena pada zaman dia. Dia berdepan konflik dalaman yang cukup banyak waktu itu lepas wafat Nabi SAW. Dan nak cerita panjang, nak kita cerita daripada awal sampai sekarang ni, cerita baru nak selesaikan masalah hak kawan-kawan keliling ni. Pemimpin-pemimpin, bukan cerita hak kabilah ni. Hak tu jauh lagi, nak selesai hak kawan sekeliling dulu. Macam mana turutan penyelesaian masalah tu disusun oleh Abu Bakar. Kemudian berdepan dengan golongan Ansar, yang mana pada zaman Nabi SAW mereka disatukan. Kemudian datangnya mereka hidup lama dengan Nabi, kemudian datangnya munafik, hasut balik. Bila hasut balik, ada pula perasaan nak perang balik sama-sama mereka. Ada balik perasaan nak dengki pada sahabat-sahabat. Lalu Allah turunkan ayat Al-Quran, peringatkan kepada Ansar. Itu zaman Nabi itu. Zaman Nabi mereka boleh berbalik-balik hati mereka, nak jadi balik macam zaman jahiliah. Apatah lagi bila Nabi dah wafat, naik Abu Bakar, benda tu dia mari balik. Dia datang balik, pasal apa Abu Bakar? Tak bolehkah kami hak memerintah? Dia ada ni hantu-hantu yang mari menghasutnya.
Lepas selesai sahabat-sahabat dekat tadi, selesai golongan Ansar pula, tuan rumah ni. Memperingatkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita baca dalam surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ayat surah Ali Imran. Allah peringatkan kepada golongan Ansar, wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kamu di atas tali Allah, yakni tali agama Allah. Apa dia? Islam. Wala tafarraqu, jangan pecah belah. Wa'tasimu dia suruh satu. Wala tafarraqu, jangan pecah. Ambil sekerat ayat tu cukup, selesai. Ambil hak hurai wala tafarraqu, duk ulang hak tu lah, wala tafarraqu, jangan pecah belah. Tak cerita hak awal tadi, wa'tasimu bihablillah. Nak bersatu mesti atas tali Allah, Islam. Mana ada penyatuan selain daripada penyatuan tersebut? Tidak disebut wa'tasimu bil asabiyyah, tak disebut wa'tasimu bil qaumiyah. Boleh haji macam tu? Boleh kot, tetapi wa'tasimu bihablillah, penyatuan di atas Islam. Hatta orang bukan Islam pun cerdik pandai mereka memperakui kesatuan dibina di atas dasar agama akidah Islam, walaupun mereka tidak Islam. Kerana apa? Di sana ada layanan yang adil kepada semua manusia dan semua makhluk Tuhan. Bukan sekadar manusia, tapi semua makhluk Tuhan mendapat layanan yang cukup baik bila mana di bawah Islam. Itu jelas. Wa'tasimu bihablillah, bersatulah kamu di atas tali Allah, dan jangan berpecah belah. Kenanglah kamu di atas nikmat Allah pada kamu ketika mana kamu bermusuh-musuhan di zaman jahiliah, lalu Allah menyatukan di antara kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka jadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu berada di tepi gaung-gaung neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dengan Islam. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Peringat balik. Duk belajar benda yang sama, dia kata. Bukan belajar benda yang sama, peringat balik. Manusia itu sifat dia begitu, lemah, pelupa. Zaman Nabi dia jadi dah, dia buat perangai dah. Naik Abu Bakar dia jadi balik. Lalu Abu Bakar memperingatkan tentang ayat Allah ini. Bagaimana sebelum datangnya Islam, kamu duduk dalam keadaan berpecah belah, sentiasa berperang di antara Aus dan Khazraj, tak dapat apa benda pun. Lalu datang Islam kepada kamu. Yang bukan Islam tu turun ke tempat kamu. Kamu yang pergi ke Makkah dan bertemu dengan Nabi SAW. Itu sejarah Ansar. Bila mana musim haji, mereka pakat pergi ke Makkah nak buat haji dengan cara jahiliah lah. Nabi gunakan kesempatan haji untuk berdakwah kepada kabilah-kabilah. Jumpa kabilah yang pertama, tolak ajaran Nabi. Jumpa kabilah yang kedua, terima. Tapi dia kata kalau nak bersama dengan Nabi untuk lawan Rom Parsi, dia tak berani, pasal kami tak kuat, dia pun tu kuat. Nabi kata tak apa, kamu tangguh dulu. Kemudian bertemu dengan Ansar, mereka terima. Bertemu dengan Ansar ini, mereka terima. Aus dan Khazraj terima. Mereka yang terima, mereka mempersilakan Nabi untuk pergi ke negeri mereka, Madinah, Yathrib ketika itu. Terima Islam. Bila terima Islam, alhamdulillah, mereka bersatu padu, tak bergaduh, tak pecah dan sebagainya. Tapi munafik datang nak sesat balik. Itu ingat balik ayat ni. Dulu kamu duduk tepi jurang neraka, gaung-gaung neraka, duduk tepi dah, nak jatuh dah. Allah selamatkan kamu, sekarang duduk tempat orang baik-baik. Kenapa kamu nak berpecah balik? Memperingatkan ayat ini golongan Ansar bersama dengan Abu Bakar. Golongan Ansar bersama dengan Abu Bakar tanpa pertikaian lagi. Ini pilihan yang dipilih secara syura, yang mesti diperakui oleh orang ramai. Abu Bakar adalah pemimpin yang berwibawa menggantikan Nabi sebagai khalifah. Selesai bab yang kedua. Selesai. Kata-kata Allah itu menusuk ke dalam hati sanubari dan akal mereka sehingga meleburkan ketebalan jahiliah yang membuatkan fanatik keluarga, puak bangsa dan tanah air tanpa landasan yang benar. Dia kadang-kadang dah Islam, dah terima Islam, hatta memperjuangkan Islam, tetapi jahiliah yang tebal dahulu kadang-kadang dia datang balik. Sebab apa? Dulu semangat kabilah ni tinggi. Arab ni sampai ke hari ni semangat kabilah tinggi, semangat kekeluargaan itu tinggi. Dia mari balik perasaan itu, kena bagi ke puak kita. Zaman moden ni pun berlaku. Kita ingat berlaku peperangan di antara mujahidin di Afghanistan lawan penjajah komunis Soviet Union, Rusia ketika itu.
Mujahidin berpecah sampai 7 kumpulan. Kenapa satu negara sampai ada 7 kumpulan? Rasul Sayyaf dengan satu jamaah dia, Gulbuddin Hikmatyar satu jamaah, Burhanuddin Rabbani satu jamaah, Ahmad Syah Mas'ud satu jamaah, Aqani satu jamaah, sampai 7 semua. Datangnya Abdullah Azzam, Dr. Abdullah Azzam, dia orang Palestin. Tak boleh duduk Palestin, dia duduk Jordan. Tak boleh duduk Jordan, dia duduk Pakistan. Kemudian dia pergi berjihad di Afghanistan. Bila dia datang, dia satukan balik mereka. Bila dia balik, mereka bergaduh balik. Dan kan ada lawan dengan musuh tadi. Bila Mujahidin berjaya? Setiap kali bulan Ramadan. Tiap kali bulan Ramadan, mereka berjaya mengalahkan musuh yang menjajah negara mereka. Sebab apa? Ramadan hati mereka lunak. Hati mereka lunak, melupakan benda-benda lain, mereka boleh bersatu balik lawan. Bila kita kaji balik, kenapa jadi gitu? Rupanya hak Mujahidin ni ditubuhkan mewakili kelompok wusta. Yang ni Mujahidin ni mewakili kelompok ini, ni kelompok ini. Dia ada maknanya Mujahidin Kelantan, Mujahidin Jawa, Mujahidin Banjar. Walaupun atas nama Islam belaka, tapi semangat kabilah kaum tadi tu tinggi. Ni orang jemaah Kelantan, ni jemaah. Sebenarnya bahaya rupanya benda ini. Walaupun dia dah telah berpegang dengan Islam, tapi fanatik yang tertanam tadi kadang-kadang menyebabkan dia terpesong, tergelincir balik. Lalu diperingatkan dengan ayat Allah. Sebab itulah kita kena rajin peringatkan manusia dengan ayat Allah. Saya ingat satu ketika dahulu, ni cerita dalam masyarakat kita lah ya, bila dia dedahkan isu lembu, itu ini, dedahkan, teruk, busuk ceritanya benda ini. Huduh sangat kita tengok. Kemudian sambung lagi pula, dedah lagi benda lain. Lalu ditegur oleh satu orang ustaz. Bukan ditegur, diperingatkan. Saya ingat dalam tulisan satu orang ustaz tu, nama dia apa tak ingat. Dia kata, bagaimana manusia ni, kita nak ubah hati dia dengan cara sentiasa mendedahkan keburukan dia, dia tak jadi apa-apa. Memang ada keperluan untuk kita mendedahkan, tapi kalau duk tala kat dia, tala saja. Tala tu, pengaruh orang Melaka sikit cakap tala ni. Hantam saja. Menyebabkan bukan dia ada kesedaran nak dapat hidayah, tetapi menyebabkan hatinya makin hari makin keras. Sebaliknya, kena perbanyakkan, lunakkan dengan ayat-ayat Allah, dengan dakwah, dengan keterangan yang baik-baik untuk menjinakkan hati dia. Samalah kabilah begini, baca ayat Quran kepada dia, lembut hati dia. Terangkan balik dakwah dia, lembut hati dia. Kata Tok Guru, bagaimana dakwah yang ditunjukkan oleh para nabi sejak pada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, kebanyakannya meletakkan 70% daripada dakwah mereka adalah menyampaikan apa yang kita nak sampaikan, tetapi menjawab serangan musuh, menyerang musuh 30% saja kalau banyak pun. Maknanya banyaknya mesti menerangkan apa yang kita nak sampaikan. Benda itulah yang boleh melunakkan hati manusia supaya balik kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cerita dia ayat Quran. Bila ada masalah cerita ayat Al-Quran. Suruh duduk baca ayat Al-Quran, menyebabkan hati mereka akan lebih lunak dan akal mereka akan menjadi lebih rasional. Jadi kena banyak baca ayat Al-Quran. Walaupun perkara ini menjadi perasaan semula jadi manusia, tetapi wajib berpandu hidayah Allah daripada Al-Quran dan Rasulnya. Ini kerana fanatik tanpa pedoman membuahkan kezaliman, memecahkan perpaduan dan mengugat kewibawaan Islam, negara dan umatnya. Di sana ada lagi kewajipan yang lebih besar, iaitu meneruskan kewajipan dakwah, menyelamatkan manusia seluruhnya, dan menegakkan urusan negara. Sekejap je tuan-tuan. Kemudian selesai kat dalaman tu tadi, nak berdepan pula dengan musuh negara. Dia tak boleh bila naik mentah tu nak selesai hak kita saja. Hak musuh duk hintai, kita biar terus, tak boleh juga. Abu Bakar cepat. Ni cerita tindakan-tindakan cepat Abu Bakar. Abu Bakar tak lama jadi khalifah berbanding dengan Sayyidina Umar, lebih lama sebenarnya. Tapi tindakan dia begitu cepat menyelesaikan masalah. Musuh daripada luar, kuasa besar dunia, Rom dan Parsi. Rom dan Parsi kuasa besar dunia ketika itu. Kalau kita tengok dia punya peta wilayah kekuasaan mereka ini, sebenarnya lagi besar daripada kekuasaan yang ada pada Amerika dan juga Rusia pada hari ini. Sebut Amerika, Rusia lah dua kuasa pada hari ini. Yang secara langsung Amerika menguasai negara dia, yang secara tak langsung dia kuasai macamlah kawasan kita ni, rantau Atlantik, dan sekarang disebut Indo-Atlantik. Sekarang dikuasai Australia, kemudian kawan dia lagi di India, kemudian dia berebut Malaysia dengan Indonesia sekarang ni, berebut kuasa di antara China dan Amerika di rantau Asia Pasifik kita ini. Tapi secara tak langsung semua benda itu. Tapi kerana wilayah Parsi ini cukup besar, bukan sekadar meliputi negara
Iran dan Iraq yang ada pada hari ini, malah sampai ke Yaman. Maknanya Hijaz yang meletak Mekah Madinah itu, dia duduk di tengah, keliling dia itu adalah Parsi. Tengok peta, Yaman duduk di bawah pada Saudi hari ini. Kemudian dia pergi ke Oman, dia pergi ke UAE, dia pergi ke Iraq, pergi ke Iran, pergi ke negara Tan tu lah. Besar wilayah kekuasaan dia. Sedangkan Madinah adalah kerajaan yang kecil sahaja. Mereka nak mengambil kesempatan. Termasuklah golongan-golongan yang bukan daripada kerajaan-kerajaan ini pun, yang sentiasa musuh Islam, mereka mengintai untuk mula menyerang kerajaan Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana pada zaman Nabi SAW, Nabi pernah memimpin bala tentera Islam bagi menghadapi Rom di Tabuk. Tabuk terletak di Jordan, yang mana sebelum itu di peperangan Mu'tah, sebelum pada itu, yang membawa kepada kemenangan, lawan dengan 200,000 tentera Rom, 100,000 lagi kabilah-kabilah yang bersama dengan Rom, maknanya 200,000 dapat kemenangan. Peristiwa yang masyhur, 3 sahabat gugur, Zaid bin Harisah, siapa lagi, Abdullah bin Rawahah, dan beberapa orang lagi, ada 3 orang sahabat Nabi yang gugur, termasuk Ja'far bin Abi Talib. Ini peristiwa yang mana sahabat yang pegang bendera dipotong tangannya, kemudian pegang atas kiri, kemudian pegang dengan tunggul. Dan kemudiannya perlawanan dengan Rom yang berikutnya adalah dalam peperangan Tabuk yang Nabi sendiri pimpin. Kemudian perlawanan yang seterusnya, Nabi melantik cucu angkatnya, iaitu Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah anak Zaid bin Harisah, yang syahid dalam peperangan Mu'tah. Usamah ni muda sangat. Bila mana Usamah memimpin tentera Islam nak berdepan dengan Rom. Rom ni kuasa besar, kita ni kerajaan kecil. Tapi bila kita pergi, yang pertamanya tunjuk kita berani, kita nak pergi. Ini strategi. Perang ke tak perang cerita lain, tapi bila kami turun nak lawan dengan kuasa besar, hebat. Jadi kabilah-kabilah yang cuba nak berlawan dengan kita yang duduk kat keliling ni, dia pun dia fikir 2-3 kali juga nak berlawan dengan kerajaan Madinah. Usamah bin Zaid pergi tak sampai, dengar berita Nabi SAW keuzuran, Nabi sakit, dan berakhir dengan Nabi wafat. Mereka balik ke Madinah. Bila balik ke Madinah, lepas pada Nabi wafat, naik Abu Bakar, cerita balik pada zaman Abu Bakar. Naik Abu Bakar, berlaku peristiwa murtad. Lalu para sahabat berbincang, tidak melibatkan Abu Bakar. Mereka beri pandangan bahawa tentera yang Nabi bentuk, tentera Usamah tadi yang nak pergi lawan dengan Rom, patut kita pindah supaya mereka pergi berlawan dengan orang murtad. Itu lagi bahaya. Lawan hak murtad dulu, Rom kemudian. Ni murtad ni duduk dekat dengan kita. Dan sebolehnya tukar Usamah, sebab dia terlalu muda, cari yang tua sikit, yang berpengalaman. Umar pun berpengalaman, orang yang kuat, gagah, bukan Usamah yang muda. Lalu Umar jadi perantara para sahabat, pergi bagi tahu kepada Abu Bakar supaya ditukar Usamah, supaya difokuskan kepada lawan murtad saja, bukan pergi lawan Rom, patah balik lawan Rom tadi. Kepintaran Abu Bakar, dia tolak semua benda ni. Tak boleh, kena lawan juga dengan Rom. Dan tak boleh, kena letak Usamah juga, sebab ini lantikan Nabi SAW. Itu kata Abu Bakar. Tindakan Abu Bakar itu, yang selama ni orang nampak Abu Bakar ni lemah, ditampung oleh Umar yang kuat, tapi dia boleh menolak permintaan Umar dengan tegasnya, dengan garangnya. Diceritakan dalam sejarah, dia memegang janggut Umar. Dia menjadi satu peristiwa sejarah yang cukup penting kepada musuh-musuh Islam. Dia kata Abu Bakar ni bukan hak macam mana hak kita duk sangka ni. Lain macam dia ni. Macam tu lah. Yang kita duk takut ke Umar, tapi dia boleh genggam janggut Umar, tolak pandangan Sayyidina Umar. Tu belum pergi perang lagi. Lepas tu pula, orang duk kata negara kamu sekarang berdepan dengan konflik yang cukup berbahaya. Golongan murtad duduk dalam negara dan duduk keliling negara. Rom duduk jauh, tumpu sini dululah, nak lawan hak kuasa besar. Macam mana? Dia kata tak, nak lawan juga kuasa besar. Dia ni kuat ni, kuasa besar pun dia nak lawan. Ini strategi Abu Bakar nak menggempur orang yang cuba melemahkan kewibawaan dia. Akhir sekali dia hantar Usamah pergi. Bila Usamah pergi, dia dapat kejayaan. Rom keluar daripada beberapa wilayah yang dia kuasai, menyebabkan kabilah-kabilah Arab yang duduk dalam wilayah tersebut mula ada yang bersama dengan Islam. Dan dalam perjalanan balik itu, mereka tengok tentera Usamah tu menggerunkan mereka sepanjang perjalanan. Menggerunkan mereka sepanjang perjalanan.
walaupun pertembungan tak berlaku begitu dahsyat sangat sebagaimana peperangan sebelum-sebelum daripada itu, tapi bagaimana mereka berani mencabar kuasa besar dunia, Rom, menggerunkan penduduk-penduduk sekitar. Lalu dibalik ke Madinah. Itu satu tindakan yang cukup hebat ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kita tengok dalam kisah Sayyidina Umar, kalau kita tengok sehari dua ni, Barat cuba nak wujudkan balik Islamofobia. Bila dia buat tahun 2001 dulu, peristiwa 11 September, World Trade Center, New York, diletupkan, kemudian dijadikan ianya sebagai asbab kepada untuk buat peperangan menentang keganasan kononnya. Tapi sebenarnya dia perang negara-negara Islam. Dia serang Afghanistan sebab nak tangkap Osama. Tapi dia tak dapat tangkap Osama. Orang Afghanistan mati puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu. Kemudian dia serang Iraq, negara kedua. Sebab Saddam ada senjata pemusnah. Sampai ke hari ini dia tak jumpa pun senjata pemusnah tersebut. Iraq mati ratus-ratus ribu. Dibunuh 2002 dan 2003. Kemudian dia buat peperangan seluruh dunia. Tangkap di Malaysia adanya KMM lah, macam-macam. JI lah pula. Wujudlah militan itu ini. Tahan. Seluruh negara mewujudkan situasi, seluruh dunia mewujudkan situasi menakutkan, Islamofobia. Tapi dia pergi 2001, 2002, 2003. Sampai 2003, orang di Barat sendiri tak terima Islamofobia ini. Dia mula mengkaji balik pada ajaran Islam, sehingga akhirnya dia menemui kebenaran pada ajaran Islam. Menyebabkan Barat menerima Islam sebagai anutan, sebahagiannya. Dan sebahagian besar lagi menerima sistem hidup Islam dalam kehidupan mereka. Bila mereka sendiri berdepan dengan krisis ekonomi yang begitu dahsyat, tak ada jalan nak menyelesaikan, bukan sekadar ahli ekonomi, padri tersebut kena balik kepada sistem ekonomi Islam. Macam-macam lagi, tak berjaya. Dakwah Islam makin luas. Makin luas. Di universiti-universiti di Barat diwujudkan Islamic Center. Berkembang Islam di dunia Barat. Maka Islamofobia yang berlaku 3-4 tahun tu dah terhilang dah. Sampailah ke hari ini. Lalu hari ini dia nak wujudkan balik situasi itu. Berlaku peristiwa Charlie Hebdo. Satu majalah di Perancis lukis karikatur hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada 2 orang, 3 orang yang dikatakan orang Islam bagi tembak 12 orang wartawan ini. Kemudian dia buat himpunan di Paris, kumpulkan pemimpin-pemimpin Eropah untuk menentang keganasan ini. Kemudian wujudnya demonstrasi di Jerman terutamanya, dan di Belanda, Jerman, Belanda, Perancis dan beberapa negara lagi menentang Islamisasi Eropah. Sudah ada satu orang perempuan yang mengandung di Paris kalau tak silap, dibuli oleh penduduk sampai gugur kandungan dia, ditendang perut dia. Diwujudkan suasana sebegitu. Alhamdulillah sampai ke hari ini kita tengok penduduk Barat tak semuanya terima benda ini. Malah pemimpin-pemimpin negara tak terima. Cubaan nak mewujudkan balik Islamofobia. Hollanda sebagai Perdana Menteri Perancis, dia mengatakan walaupun yang bunuh 12 orang wartawan Charlie Hebdo itu adalah orang Islam, itu bukan atas nama agama Islam. Islam tak terlibat dengan kerja-kerja sebegitu. Hollanda sebut. Dalam keadaan Perancis baru 2-3 minggu parlimen dia meluluskan pengiktirafan terhadap wujudnya negara Palestin. Perancis mengiktiraf adanya negara Palestin. Cukup mencabar Amerika dan Israel. Baru 2-3 minggu kemudian diwujudkan suasana itu. Di Jerman dia demonstrasi, tak nak ada Islam kat Jerman. Dia cukup tercabar dengan Islam yang makin berkembang di Jerman. Masjid-masjid di Jerman dia khabarkan seminggu kurang-kurang 4 orang diislamkan. Berkembang. Migran daripada Turki yang menjadi rakyat Jerman makin hari makin bertambah. Makin bertambah. Dia Turki, dia memang ada kedekatan dengan Jerman. Makin bertambah. Dia tak nak Islamisasi Eropah berlaku. Buat demonstrasi, buat gerakan tentang Islam, halau Islam daripada Jerman. Dia lupa Islam ada sumbangan besar kepada kemajuan negara Jerman. Baik ketika mana mereka bersama dengan Osmaniyah, Turki Osmaniyah dahulu, hubungan yang cukup baik di antara Jerman dengan Turki menyebabkan Jerman membangun pesat dan antara kuasa ekonomi yang agak agresif di Eropah pada ketika ini. Dan pada zaman moden ini pun lahirnya saintis-saintis, pakar-pakar dalam bidang sains dan teknologi yang beragama Islam yang beri sumbangan besar kepada negara Jerman. Tadi kita sebut B.J. Habibie.
Dia pakar dalam bidang penerbangan pesawat. Dia terlibat dalam membuat pesawat Jerman. Lama dia berkhidmat dengan syarikat-syarikat besar di Jerman. Almarhum Dr. Najmuddin Erbakan, dalam bahasa Turki disebut Necmettin Erbakan, bukan Necmettin, Najmuddin. Hari ini Perdana Menteri dia apa? Recep Tayyip Erdogan, Rashid Tayyip Erdogan, presiden, sekarang jadi presiden. Perdana Menteri dia Davutoglu, Daud, nama dia Daud. Erbakan pakar dalam membina tank kereta kebal. Kereta kebal Jerman dia buat. Tu contoh, banyak lagi. Tu pemimpin yang popular. Banyak lagi yang tak popular pun terlibat dalam membangunkan Jerman. Jadi kemodenan Jerman itu banyak sumbangannya daripada orang-orang Islam sendiri. Mereka tak sedar benda ni. Tu kita tulis balik benda tu. Tapi tak apalah. Kita balik-balik pada saya nak cerita tadi bagaimana Saidina Umar. Umar dalam peristiwa dia nak buka Baitul Maqdis. Bila tentera Islam berjaya menewaskan lawan mereka daripada Rom ketika itu, padri yang menjaga Jerusalem, kota Baitul Maqdis ketika itu, dia kata dia tak nak serah kepada orang Islam kota ini, melainkan Umar sendiri yang mengambilnya. Lalu diberitakan